Ada orang kata Malaysia mengalami krisis ekonomi hanya kerana ringgit berada pada paras yang rendah berbanding dolar Amerika. Betul ke? Okey, yang pertama sekali saya nak kongsi bahawa prestasi ringgit harus dilihat secara menyeluruh. Jangan bandingkan dengan mata wang dolar Amerika Syarikat sahaja. Sebab sebenarnya, ringgit juga meningkat berbanding dengan banyak mata wang lain di dunia. Nilai ringgit telah menurun sebanyak 7.5% berbanding dolar Amerika Syarikat sejak awal tahun 2022. Tetapi, mata wang serantau dan juga negara maju juga banyak yang telah menurun berbanding dolar Amerika Syarikat. Contohnya, yen menurun 19.2%, terendah semenjak 24 tahun yang lalu. Pound sterling turun sebanyak 14.4%, terendah semenjak 37 tahun yang lalu. Euro turun sebanyak 11.7%, terendah semenjak 20 tahun yang lalu. Yuan Cina turun sebanyak 8.3%. Peso Filipina turun sebanyak 10.3%. Baht Thailand pun turun sebanyak 8.7%. Won Korea pun turun sebanyak 13.7%. Dan dolar New Zealand turun sebanyak 10.5%. Kalau penurunan kita dituduh sebagai krisis ekonomi, bagaimana pula dengan Jepun, UK dan Kesatuan Eropah dan negara-negara lain? Mata wang mereka pun turut-turun, malah lebih rendah daripada kita. Adakah mereka juga sedang menghadapi krisis ekonomi? Sudah tentu tidak. Sebagai contoh, nilai mata wang EU yang menurun terkini adalah paling teruk semenjak Kesatuan Eropah ditubuhkan. Jika dulu, 1 euro adalah melebihi 1 dolar Amerika Syarikat. Kini, 1 euro hanyalah sekitar 99 sen dolar Amerika Syarikat. EU tidak mengalami krisis kewangan, tetapi mereka berhadapan dengan cabaran bekalan tenaga, terutamanya gas asli bagi musim sejuk yang akan datang. Sama juga dengan Jepun. Yen telah menurun ke paras terendah, tetapi ekonomi mereka masih baik. Jika dibandingkan dengan rakan perdagangan kita dan mata wang utama dunia lain, nilai ringgit telah meningkat. Kalau nak tahu, nilai ringgit naik 14.2% berbanding yen Jepun. Naik 8.2% berbanding pound sterling. Naik 4.5% berbanding euro. Naik 3.9% berbanding dolar New Zealand. Naik 7.2% berbanding won Korea. Naik 1.1% berbanding yuan Cina. Naik 3.2% berbanding peso Filipina. Naik 3.6% berbanding dolar Taiwan. Dan naik 1.4% berbanding baht Thai. Yang penting juga, sebagai sebuah negara pengeksport, nilai ringgit yang rendah berbanding dolar Amerika juga memberi kesan positif kepada pendapatan ekspor negara. Jadi, janganlah tengok pada satu aspek saja. Cuba tanya pengeksport Malaysia. Mereka semua happy sebab barangan ekspor mereka jadi lebih kompetitif. Lagi satu, saya nak share dengan you all. Sebenarnya, apa yang kita perlu pastikan adalah asas-asas ekonomi kita mesti terus kukuh. Ini yang lebih penting untuk tentukan kekuatan mata wang kita. So, soalan seterusnya, asas-asas ekonomi kita kukuh ke? Kalau betul, apa buktinya? Ini buktinya. Pertama, kita dah rekodkan 3 quarters of GDP growth. 3 quarters berturut-turut. Suku keempat 2021, KDNK bertumbuh 3.6%. Suku pertama 2022, KDNK tumbuh 5%. Dan suku kedua tumbuh 8.9%. Ini buktinya bahawa asas ekonomi negara kekal di landasan yang kukuh. Kenapa tak nak cakap pasal poin positif ni? Asyik nak fokus kepada aspek mata wang saja. Kedua, kadar pengangguran yang terus menurun kepada 3.7% pada bulan Julai 2022. Paras terendah semenjak COVID-19 melanda negara. Kalau kita hadapi krisis ekonomi, takkanlah kadar pengangguran kita turun selama 12 bulan berturut-turut. Ketiga, indeks pengeluaran perindustrian ataupun IPP meningkat sebanyak 12.5% pada Julai 2022 berbanding tahun sebelumnya. Jualan bagi sektor pembuatan juga naik 23.8% kepada hampir 150 bilion ringgit. Keempat, DOSEM juga baru umumkan nilai jualan perdagangan borong dan runcit meningkat 41% kepada 130.7 bilion ringgit pada bulan Julai 2022. Pertumbuhan ini disumbangkan antara lainnya oleh subsektor kenderaan bermotor yang naik 600%. Perdagangan runcit yang meningkat 37.5% dan perdagangan borong yang naik 20.6%. Bagi 7 bulan pertama tahun ini saja, nilai keseluruhan perdagangan borong dan runcit adalah 882.1 bilion ringgit. 19% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lepas. Kelima, ekspor kita pula naik 38% kepada 134.1 bilion ringgit, iaitu peningkatan selama 12 bulan berturut-turut bagi 7 bulan pertama 2022. Jumlah perdagangan luar berkembang
sebanyak 29.9% ke 1.6 trilion ringgit. Keenam, pelaburan asing bersih di pasaran saham negara kini berjumlah lebih 8 bilion ringgit serta pelaburan runcit bersih juga mencecah 1.8 bilion ringgit dari awal tahun sehingga kini. So, rasa-rasa you all ni, kalau kita alami krisis ekonomi, ada ke pelabur nak melabur dalam pasaran saham kita? Ketujuh, inflasi kita juga terkawal pada kadar 2.8% bagi 7 bulan pertama tahun ini dengan pelaksanaan langkah kawalan harga khususnya melalui pemberian subsidi hampir 80 bilion ringgit tahun ini. Jadi, tak masuk akal kalau dengan petunjuk-petunjuk positif macam ni, ada yang kata kita dalam krisis ekonomi. Kesimpulannya, jangan kelirukan rakyat dengan auta dan mempolitikkan semua perkara untuk mencetus polemik. Baca dan semak fakta. Rajin-rajin membaca dan bertanya.